Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada kawan-kawan serta ustazah. Hari ini saya akan membentangkan tentang topik etisma untuk assignment video presentation untuk CTU, untuk subjek CTU 552. Saya daripada grup A dan nama saya Muhammad Syafiq bin Samsul Kamal. Saya dari kelas 552 BA 19 dan video ini untuk Ustazah Nurul Aina binti Saidin. Untuk pengenalan, etisma bermakna atau bermaksud fahaman atau kepercayaan yang tidak mengakui kewujudan Tuhan. Terma etisma berasal daripada bahasa Yunani atau kata nama lain Tatheos yang bermaksud tanpa Tuhan. Dalam bahasa Arab, etisma adalah al-ilhad. Al-ilhad daripada segi istilah yang bermaksud sebuah mazhab falsafah yang menafikan kewujudan Allah sebagai Tuhan semesta alam ini. Etisma adalah merujuk kepada ketidakpercayaan atau kurang kepercayaan tentang kewujudan Tuhan. Etisma adalah satu fahaman yang menolak akan kewujudan Tuhan dan alam gaib, kerana bagi mereka alam gaib juga termasuk dalam dunia tabi'i yang tidak dapat dibuktikan daripada mata kasar dan tidak dapat dibuktikan daripada segi sains dan saintifik. Perintis yang memulakan etisma atau tokoh-tokoh penting dalam pergerakan etisma ini. Yang pertama, Friedrich Nietzsche. Friedrich Wilhelm Nietzsche yang hidup daripada 15 Oktober 1844 hingga 25 Ogos abad ke-19. Beliau adalah ahli falsafah Jerman pada abad ke-19. Idea pentingnya termasuk tafsiran tragedi sebagai penegasan kehidupan, perulangan abadi dan penolakan terhadap Platonisme dan penolakan terhadap agama Kristian. Perintis yang kedua, Karl Marx. Yang kata nama lain, Karl Heinrich Marx yang hidup daripada 5 Mei 1818 hingga 14 Mac 1883 adalah ahli falsafah dan pakar teori kemasyarakatan Prusia atau kata nama lain pada zaman sekarang, Jerman. Beliau merupakan pemberita atau ahli falsafah di Jerman. Tulisan beliau banyak diterbitkan yang mengandungi unsur politik dan ideologi. Antara karya yang ditulis oleh beliau adalah The German Ideology dan asas kepada segala karya beliau adalah The Communist Manifesto yang banyak digunakan untuk ideologi komunis pada suatu ketika dahulu. Dan ciri-ciri etisma, yang pertama, menolak secara mutlak wujudnya Tuhan atau segala yang bersifat ilahiyah. Yang kedua, tidak mempercayai takdir kerana ia tidak dapat dibuktikan daripada segi akal fikiran dan ia mempercayai adalah segala aturan ini hanya berlaku secara kebetulan sahaja. Yang ketiga, tidak percaya akan roh serta hal gaib seperti syurga dan neraka. Yang keempat, tergilakan ilmu pengetahuan. Kebanyakan ahli-ahli etisma merupakan tokoh atau ilmuwan yang berpegang yang pegang banyak dalam jawatan serta banyak menyumbangkan kepada masyarakat. Yang kelima, tidak percaya konsep kekal abadi. Ia percaya bahawa semuanya akan mati dan tidak ada yang kekal elok dan sihat. Yang keenam dan terakhir, tidak percaya Nabi atau utusan dari Tuhan. Bahawa ia tidak bermaksud, ia tidak percaya akan Nabi, contohnya pada Timur Tengah, Nabi Muhammad diutus untuk sekalian manusia. Dan
Oleh itu saja daripada bahagian saya. Nama saya Nurul Izzati binti Abdul Izam dari BA 244 dari kelas CPU 552 BA 19. So, saya akan teruskan pembintangan. So, next kita ada dasar kepercayaan atheism. So, dasar kepercayaan atheism yang pertama adalah antitheisma, iaitu kepercayaan bahawa teisma dan agama lain itu sendiri secara umumnya perlu ditentang kerana bagi mereka, teisma dan agama lain itu tidak dapat diadili secara intelektual dan berbahaya kepada manusia. So, dasar kepercayaan atheism yang kedua adalah manusia wajar menjadi titik utama, iaitu kepercayaan bahawa manusia adalah sumber etika, perundangan dan nilai di dunia. So, maksudnya mereka beranggapan bahawa manusia itu wajar menjadi titik utama perhatian dalam kalangan manusia sejagat dan Tuhan tidak diperlukan dalam menentukan hala tuju mereka. So, untuk dasar kepercayaan atheism yang ketiga, kita ada semua kepercayaan dan perkara memerlukan bukti. Contohnya dalam konsep iman. Bukti sama ada beriman, tidak beriman atau menolak kepercayaan, mereka memerlukan bukti. Dan untuk dasar kepercayaan atheism yang keempat adalah menggunakan pendekatan saintism, iaitu kepercayaan bahawa metodologi dan pendekatan ilmiah dapat diterapkan dalam semua hal. Mereka beranggapan bahawa sains itu adalah rujukan yang paling berautoriti sehingga mereka tidak menerima pandangan yang lain. Okay, so seterusnya kita ada faktor-faktor kemunculan atheism. So, faktor yang pertama adalah disebabkan oleh perkembangan teknologi dan sains. Terdapat kuasa teknologi yang semakin canggih. So, diorang tidak lagi percaya dengan kuasa gaib seperti Tuhan. Dan menggunakan pengetahuan sains untuk menjawab misteri alam semesta. Walaupun dahulunya Tuhan itu sebagai medium jawapan untuk diorang tahu tentang alam semesta. Okay, so faktor kemunculan atheism yang kedua adalah disebabkan oleh fahaman sosial progresif, iaitu menganggap adat dan norma dalam masyarakat sebagai satu pun boleh ubah. Kerana bagi mereka, adat dan norma dalam masyarakat ini boleh berubah-ubah mengikut peredaran masa. Dan selepas itu, mereka juga menganggap orang yang kuat pada agama sebagai konservatif. Konservatif ini ialah satu nilai negatif dalam masyarakat, macam tu. Okay, so untuk faktor kemunculan atheism yang terakhir, kita adalah disebabkan oleh faktor morality, iaitu percaya bahawa moral tidak perlu wujud. Moral ni contohnya macam ketakutan terhadap neraka dan ganjaran syurga itu tidak perlu ada dalam diri mereka. Dan selepas tu menganggap kebolehan manusia berlaku baik atau sebaliknya tidak memerlukan kewujudan Tuhan dan syaitan. Okey, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum dan hai, saya Syabir bin Nur Azam akan menerangkan cara perkembangan dan jenis-jenis etis. Kita pergi ke point untuk cara perkembangan. Terdapat 3 cara, iaitu melalui teknologi dan sains, media baru dan budaya liberalisme. Teknologi dan sains. Kehidupan harian kita telah maju dengan pelbagai teknologi dan sains yang semakin hari semakin tambah kemajuannya. Kemajuan dalam teknologi yang sedia ada terus berlaku hari demi hari, menjadikan kehidupan harian lebih mudah. Secara tidak langsung, setengah manusia tidak lagi perlu bergantung terhadap kuasa gaib seperti Tuhan. Dan golongan yang etis ini percaya bahawa walaupun tidak dapat dipastikan Tuhan, mereka mampu menjalani hari-hari yang akan datang. Pada itu, kebolehan para saintis dalam mentafsir segala kejadian alam di alam semesta ini menyebabkan segelintir manusia meletakkan segala masalah yang mereka hadapi
boleh diselesaikan dengan adanya sains. Media baru. Kemunculan media baru pada abad ini menjadikan semua pengguna-pengguna media seperti laman web ataupun media sosial, mereka ini bebas dalam menyuarakan suatu pendapat walaupun mencanggah dengan ajaran agama. Selain itu, mereka juga mudah terdedah dengan idea-idea tentang atheism di laman sosial seperti Twitter. Seperti yang anda tahu, kalau anda bermain Twitter ataupun melayari Twitter, terdapat banyak komen-komen yang bercanggah dengan ajaran Islam, dan mereka tidak takut untuk menyuarakan pendapat mereka walaupun pendapat itu 100% tidak mengikut Al-Quran dan Sunnah. Seterusnya, budaya liberalism. Budaya liberalism ini merupakan satu budaya yang membolehkan kita melakukan sesuatu amalan yang bebas daripada agama, tak kisah agama Islam ataupun agama-agama lain. Jadi individu yang mengamalkan budaya ini, mereka bebas melakukan apa sahaja yang mereka mahu. Segala perbuatan mereka yang melakukan hanya mampu disekat oleh undang-undang negara itu sendiri. Selain itu, kejahilan dalam mengalami ilmu agama dan kurangnya amalan ajaran Islam menyebabkan golongan-golongan muda terutamanya amat mudah dimanipulasi dan dipengaruh. Dan kata lain, di brainwash lah. Sekali cara hidup mereka yang terlalu bebas dan terlampau sosial juga merupakan salah satu punca dan cara penyebaran ajaran etis. Seterusnya, jenis atheism. Seperti yang anda semua tahu, dalam dunia terdapat pelbagai jenis agama Islam, Kristian, Buddha dan lain-lain lagi. Etis juga ada beberapa jenis. Dalam etis terdapat 6 jenis etis, iaitu intellectual, activist, seeker etis, entities, non-theist dan ritual etis. Pertama sekali, intellectual. Etis intellectual ni adalah sekumpulan ataupun golongan individu yang mempelajari ilmu sains secara mendalam dan mereka mempraktikkan segala ilmu sains ini dalam kehidupan harian mereka. Dan secara tak langsung mereka aktif menggunakan sains untuk menjelaskan segala topik ataupun masalah berkaitan dengan kebenaran alam. Aktivis merupakan kumpulan yang lebih cenderung dalam pelibatan di kalangan komuniti dan mereka ini memperjuangkan isu keadilan sosial. Seperti yang anda lihat, terdapat kumpulan melakukan tunjuk perasaan ataupun himpunan seperti di KL hari itu terdapat satu event di mana mereka memperjuangkan hak LGBT, iaitu gay dan lesbian semua. Seeker etis. Kumpulan ini masih terbuka untuk menerima agama walaupun mereka mencari Tuhan itu tiada. Walaupun mereka percaya Tuhan itu tiada, tapi mereka masih terbuka untuk menerima mana-mana agama untuk dianut. Yang keempat, entities. Entities ini pada pandangan mereka, agama adalah satu kepercayaan yang akan merosakkan diri sendiri. Dan kalau berlakunya perpecahan ataupun pergolakan di dalam masyarakat, mereka akan menyalahkan agama itu sendiri kerana telah membawa kekecauan dalam masyarakat.
Yang kelima, Nantis. Nantis ni mereka bertentangan dengan kepercayaan akan kewujudan Tuhan atau Tuhan itu sendiri. Yang terakhir, Ritual Atheist. Ritual Atheist ni mereka berfikiran bahawa kepentingan agama hanyalah melalui ritual macam sembahyang dan lain-lain. Dan pada masa yang sama, mereka ini juga terlibat ataupun menyambut cara keagamaan seperti meditasi, iaitu yoga, dan perayaan yang berlainan agama seperti Christmas dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Megat Iqmal Haikal bin Kamal dan saya akan meneruskan dengan tajuk kita iaitu kesan daripada atheism. Iaitu nombor 1 kita akan berceritakan tentang kesan. Dalam kesan daripada atheism ni kita dibagi pada 4. Individu, keluarga, masyarakat dan negara. Mula-mula kita akan menceritakan dengan individu. Kalau lihat daripada slide ni kita akan nampak iaitu individu akan hilang matlamat dalam hidup apabila mereka terjebak dalam gejala atheism ini. Iaitu bila manusia tiada pegangannya yang nyata, dia akan hilang matlamat dalam hidup. Selepasnya kita kata dia akan wujud sikap sombong dalam diri, iaitu tanpa pegangan agama, seorang itu akan lebih mementingkan diri dan berfikir berdasarkan hanya pendapatnya sendiri. Seterusnya kita akan dapat kita akan lihat seorang individu itu juga akan tidak mendapat kejayaan dalam akhirat apabila semua benda difokuskan dalam dunia sahaja. Baiklah, kita sambungkan ke kategori nombor 2 iaitu keluarga. Institusi keluarga merupakan antara benda-benda yang diajar dalam agama. Tapi struktur keluarga ini akan terancam apabila atheism memberi faktor. Apabila seorang ibu, seorang bapa dan seorang anak, hubungan itu mungkin akan hilang. Kerana atheism tidak memberikan mana-mana spesifik. Seperti hal-hal LGBT semua, mungkin satu hari nanti ada dua orang bapa, seorang anak. Bagaimanakah itu berlaku? Lepas tu seterusnya ada wujud juga hilang tanggungjawab mengajar nilai-nilai baik pada anak-anak. Kerana dalam segi atheism hanya bergantung pada rasional pemikiran manusia, tapi benda yang diwajibkan oleh manusia dengan Tuhan hilang. Selain itu, kita boleh lihat benda fahaman ini boleh membawa pergaduhan apabila dalam institusi keluarga itu, apabila ada lain-lain pendapat yang tidak bersatu. Seterusnya kita akan lihat pada faktor kesan pada masyarakat, iaitu masyarakat akan lebih mementingkan pemeliharaan diri daripada hidup bermasyarakat, iaitu mereka akan lebih hidup secluded daripada masyarakat yang lain dan lebih mementingkan diri sendiri. Selain itu, wujud sikap morality berdasarkan individualisme. Maksudnya seseorang itu akan fokuskan dalam hal-hal duniawi saja dan dia tidak akan berfikir tentang orang lain. Akhirnya kita akan nampak dia akan berlaku gejala sosial berluasa dalam masyarakat. Bila masyarakat dah kurang kisah pasal sesuatu benda, wujudlah gejala sosial ini tanpa sesuatu benda yang menghalangnya. Akhirnya adalah pada negara. Apabila budaya atheism ni masuk dalam pemikiran orang negara kita, wujudlah pemimpin yang tidak bertanggungjawab kerana tidak menakut pada azab api neraka dan hanya melihat pada status hidup saja. Dan akhirnya kita boleh nampak wujudnya undang-undang yang boleh menyekat aktiviti-aktiviti agama yang lain, iaitu pemikiran liberal itu yang daripada hasil daripada atheism itu memandang remeh pada agama dan membolehkan seluruh negara tu sesat daripada hubungannya dengan Tuhan. Itu saja, itu kesan daripada atheism. Terima kasih. Baiklah, kita akan sambung pada cabaran yang wujud pada zaman sekarang. Yang pertama iaitu globalisasi, iaitu berlakunya interaksi dengan pelbagai kaum dan fahaman pada abad
21 ini. Ia boleh mewujudkan ketidakfahaman antara satu sama lain kerana pencampuran budaya luar dan budaya yang kita terbiasa. Lepas tu ianya boleh mendatangkan berlakunya konflik apabila fahaman masing-masing boleh dicabar kerana perbezaan cara-cara yang kita dibesarkan. Lepas tu kita akan tengok perkembangan teknologi maklumat. Pada era moden ni memang mudahlah, semua informasi boleh dapat di depan jari melalui sosial media seperti Twitter, Facebook, Reddit dan pelbagai. Tapi apabila berlaku terlalu banyak konten, ia mewujudkan kurangnya konteks ayat yang berfaedah. Perkembangan teknologi ini juga boleh membuatkan melalaikan kita dan boleh mewujudkan fitnah dan boleh menjauhkan kita daripada Tuhan kami. Ia juga boleh mendedahkan perangai sebenar kita pada halayak ramai apabila sekarang ni profil semua orang suka menunjuk. Itu membuat masalah dan cabaran pada kita. Lagi satu iaitu ada pergerakan liberal yang mempromosikan atheism kepada masyarakat. Ini yang paling bahaya sekali. Lepas tu cabaran yang terakhir adalah tekanan kos sara hidup. Pada zaman sekarang ni ibu bapa pun sekarang terpaksa bekerja lebih masa dan dua-dua institusi keluarga perlu memberikan support dalam menjaga kos sara hidup. Ini menyebabkan anak-anak tergadai dan terbiar dan membolehkan mereka mudah terpengaruh dengan budaya-budaya yang tidak berfaedah. Baiklah, itu saja. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membentangkan tentang implikasi fahaman etis dan perbezaan etis dan Islam. Implikasi fahaman etis yang pertama ialah kerja dan tugasan yang diberikan tidak berkualiti. Maksudnya hasil kerja yang apabila kita dalam diri kita memiliki fahaman etis, maka hasil tugasan kita tu tidak berkualiti. Maksudnya dalam diri kita tu berasa keluh kesah. Lepas tu apabila ditimpa kesusahan, kita mengeluh. Tapi bila kita diberi kesenangan, kita bangga. Okay, yang kedua, timbulnya sifat dengki yang sangat-sangat dalam diri kita. Maksudnya kita berasa dengki dengan kejayaan orang lain. Yang ketiga, tidak berasa selesa dengan kehidupan. Maksudnya dalam diri kita rasa kosong, rasa jiwa kita kosong, kehidupan kacau bilau, macam tu. Okay, yang keempat, yang last sekali, implikasi fahaman etis ni, dia menyebabkan seseorang tu menindas masyarakat yang beragama lain. Maksudnya dia hilang rasa hormat terhadap agama lain. Dia mengkritik agama lain. Contohnya, agama Islam ni dia terlampau mengongkong. Agama Islam ni dia terlampau dia terlampau kolot. Seterusnya, perbezaan antara Islam dan etis. Saya ada pecahkan kepada beberapa aspek. Yang pertama ialah maksud. Maksud Islam ialah menyerah diri kepada pencipta yang maha berkuasa dengan mentauhidkannya dengan penuh keyakinan, melaksanakan segala suruhan dan meninggalkan segala larangannya. Manakala etis kritikan dan penolakan kepercayaan metafizik terhadap Tuhan dan makhluk rohani. Yang kedua, daripada aspek sumber Islam ialah Al-Quran dan As-Sunnah, manakala etis menolak segala pegangan rohani. Yang ketiga ialah cara berfikir Islam. Cara berfikir Islam ialah percaya bahawa Tuhan mencipta alam semesta dan segala yang ada di dalamnya. Manakala etis berfikir bahawa alam semesta adalah hasil daripada sejenis evolusi. Yang ketiga ialah kepercayaan. Kepercayaan Islam ialah percaya kepada Allah yang Maha Esa. Dan etis ialah
etis tidak percaya kepada Tuhan. Terakhir ialah landasan hidup. Landasan hidup Islam ialah berdasarkan keimanan kepada Allah, dan etis bergantung kepada pengetahuan dan kebenaran. Sekian itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.